usus besar mengandungi 100 triliun bakteria dan 196 jenis toksin. Kita tengok Hasil tidak balas macam mana kat kanser usus Anda bermula. tidak membuang air besar Ya, buat setiap tengok hari, video ni. toksin yang diserap seumpama menghisap 3 bungkus rokok. Toksin adalah punca pelbagai penyakit. Jika kita tidak mengambil berat tentang masalah usus besar, ia akan memudaratkan kesehatan kita. Najis mudah tersangkut dan berkumpul di lipatan poket dalam usus besar. Dan lama kelamaan, ia akan menjadi keras dan menyebabkan saluran usus tersumbat. Gambar ini menunjukkan najis keras yang terkumpul selama 20 tahun. Ususnya sudah berubah bentuk dan hilang fungsinya. Gambar ini menunjukkan bahagian usus yang mudah dijangkiti kanser usus. Kanser, colorectal cancer ialah di sini. 96% daripada kanser usus dijangkiti di rektum dan bahagian berpenjuru. Sebab najis sering bertakung di bahagian ini dan paling banyak terdedah kepada toksin. Walaupun kita membuang air besar setiap hari, najis masih terkumpul dalam lipatan usus besar. Kanser terjadi akibat perubahan sel-sel di dinding usus yang terdedah kepada tidak balas toksin yang berterusan di tempat najis terkumpul. Pakar-pakar Amerika telah melakukan penasiasan usus 20.000 orang dan mendapati tiada seorang pun ususnya dalam keadaan normal. Dalam abad ke-21, kanser usus dijangka menduduki tempat pertama antara berbagai jenis kanser. Oleh yang demikian, setiap orang perlu membersihkan usus mereka. Toksin di dalam usus besar diserap dan disalurkan dalam darah. Ini menyebabkan tubuh menjadi bertoksin dan seterusnya mengakibatkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, insomnia, kerap bermimpi, nafas berbau, masalah penghadapan, kembung perut, perut buncit, kepanasan, jerawat, darah tinggi, penyakit hati, penyakit buah pinggang, kelesuan, dan sebagainya. Toksin di dalam usus besar lebih membahayakan kaum wanita kerana ia boleh mengakibatkan kanser payudara, melahirkan anak yang cacat atau mandul. Kita nampak kanser usus tu memang datang daripada toksin dalam kita punya usus, dan biasanya dia akan menyerang di kawasan rektum. Itu yang dipanggil colorectal cancer sebabnya berada di rektum, iaitu di kawasan dubur tu. Okey. So memang tidak nafikanlah kan ada hadis menyebut perut itu adalah rumah penyakit. Sebab perut itu semacam telaga bagi badan, urat dan pembuluh darah. Apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. Okey, memang perut itu memang tempat bermulanya segala penyakit, seperti kita tahu kan. Sebab sepanjang puluhan tahun hidup kita, perut dan usus kita tidak berhenti berkhidmat mencerna setiap jenis makanan yang kita makan, termasuklah makanan berlemak, makanan tidak berkhasiat kan, tanpa henti dia mencerna. So usus yang kotor dan berkerak pasti tidak boleh menyerap khasiat daripada makanan dan suplemen yang kita makan. So sebab itulah sistem imun kita akan menjadi lemah dan lama-lama kita dapat penyakit. Okay, hari ini kita nak lebih spesifik pada usus. Sebabnya kalau sistem pencernaan ni memang banyak, daripada esofagus, daripada perut, lepas tu usus, duodenum kan, hati, usus besar, usus kecil. So tapi kita nak spesifik pada usus. Yang mana usus ni merupakan bahagian bawah sistem penghadaman kita. Ia bermula dari perut hingga dubur. Usus adalah tiub berongga. Usus dibagi pada 3, iaitu usus kecil, usus besar dan juga rektum. Dan tugas-tugas setiap usus itu pun berbeza-beza. Okey, usus kecil tugasnya adalah untuk mencerna, menghadamkan makanan kita dan serap segala nutrien yang kita makan masuk dalam badan kita. Manakala usus besar pula menyerap air dan menjadikan makanan itu menjadi bentuk najis, dan najis pula akan masuk ke rektum untuk dibuang ya sebagai tinja. Okey. Inilah kita punya panjangnya usus kita, iaitu lebih kurang 6 kali ketinggian kita ataupun menyemai dengan seluas satu gelanggang selipat takraw. Okey. Dan usus kecil, sebenarnya kan keadaan usus kecil tu di situ ada macam berus tau. Usus kecil kita ni nama dia berus itu namanya villi, ya, berus ataupun jejari lah keadaan dia tu. Okey, dia tetap dalam dinding usus.
Fungsinya untuk meningkatkan luas permukaan dinding usus kecil dan menyerap zat nutrisi yang kita dapat lah ya daripada makanan yang kita cerna. So toksin di sini lah bermulanya toksin itu diserap. Toksin akan terperangkap dalam celah villi itu dan akan meledak dan semakin tebal. Dan di situlah bila toksin dah diserap, makanya dia akan bergerak. Lama-lama dia akan menghalang penyerapan makanan-makanan lain yang kita makan selepas tu. So di situlah sebenarnya kita nak lakukan penyingkiran toksin bila di usus kecil, sebab dari situlah nanti akan bermulanya penyakit. Okey, so sebenarnya tabiat normal usus kan, sebenarnya kadang-kadang orang ni tak tahu tau sebenarnya usus ni kerja macam mana, kan dia ni membuang tu macam mana kan, apa dia buat. Okey, sebenarnya tabiat usus yang normal berbeza ikut umur dan juga dia punya pemakanan dia, cara makan dia. Kalau budak, memang kalau bayi biasanya makan-makan dia membuang, betul tak? Kalau orang tua tidaklah seperti macam tu kan. Okey, tabiat membuang air besar adalah normal jika anda kena lihat ni, membuang air besar secara berkali dan tetap, paling kurang sekali sehari. Ada orang dia bila kita tanya kan, kita tanya membuang berapa kekerapan, kita dalam seminggu 2-3 kali. Bagi dia normal macam tu. Sebenarnya tidak, sebabnya dia tak tahu normalnya usus kita tu macam mana kan. Bagi dia itulah normal. Itulah sebenarnya dia dah lama menghadapi penyakit tu, penyakit pembuangan air besar lah kan, tak lawas. So itulah kita kena sedar yang kita punya tabiat normal usus macam mana. Okay? So kekerapan paling kurang sekali sehari, paling baiklah 2 kali sehari. Nanti Kak Batik akan elaborate lebih detail. Okay, lepas tu tidak mempunyai gejala sembelit atau ciri-ciri. Ada orang dia memang style dia bila membuang tu dia sembelit ataupun dia ciri-ciri. Itu pun tidak normal. Okay? Kalau tidak normal tu kena buat sesuatu lah ya. Lepas tu tidak membuang air besar tanpa menggunakan ubat seperti julap. Ada orang dia memang rutin je, asal nak membuang tu kena makan ubat. Itu pun tidak normal. Dia kata alhamdulillah okey, membuang air besar okey, tapi kena makan ubat lah. Tapi itu sebenarnya itu isu besar sebenarnya. Sepatutnya Allah dah bagi kita usus, dia boleh buat secara semujadi. Tapi bila dia tak boleh buat, itu maksudnya dah ada penyakit ya. Kena sedar. Okey, so ini pula nak cerita bagaimana makanan bergerak melalui saluran pencernaan dalam masa 24 jam dan apa terjadi bila usus tidak tepat waktu. Ya, okey. So inilah ibaratnya ini pukul 8 pagi. Okey, 8 pagi kita makan sarapan. So dia dah masuk dalam perut kita. Okey. Lepas tu 4 jam dia dah proses. Biasanya pencernaan tu berlaku 4 jam. Dekat perut, lepas tu dia masuk ke usus kecil. Biasa pada pukul 12 tengah hari dia dah berada dekat usus kecil. Dah siap sedia untuk masuk ke usus besar. Pukul 1 pagi, 1 tengah hari, 1 petang, makanan pagi kita tu kan dah cerna, dah serap, dia dah jadi sisa, dah masuk ke pintu usus besar. Ya. Lepas tu pukul 5 petang, yang sarapan tadi tu dah masuk ke kolon. Dah hampir separuh lah kolon dipenuhi dengan sisa-sisa makanan dari masa breakfast. Lepas tu pukul 6 petang. Okey, pukul 6 petang kita makan malam pula kan. Pukul makan malam pula. Okey, makan malam yang breakfast tu dah ke bawah. Lepas tu yang makan tengah hari dah masuk ke usus kecil. Yang makan malam dah berada di perut. Okey, lepas tu pukul 9 malam. Okey, boleh faham ke? Kan boleh faham? Ni sepatutnya keadaan macam ni. Pukul 9 malam kan? Okey, yang breakfast tu dah sampai hujung ni. Dah siap sedia nak dibuang. Lepas tu yang makan tengah hari dah masuk ke kolon. Yang makan malam dah berada kat usus kecil. Okey, lepas tu pukul 10 malam yang breakfast tu dah kena buang. Sebab itulah bila kita makan pagi, malam tu mesti membuang sebelum tidur. Kalau tak membuang tu, kena usahakan supaya dia buang kan. Sebab tu kita kena makan, kena ada penolong-penolong. Kalau tak buang, esok pagi dia baru buang. Itu yang menjadi semalaman lah kita bermalam dengan najis kiranya kan. Okey, so
Okey, so pagi dah keluar, yang tengah hari dekat sini, yang malam dekat usus kecil. Lepas tu pukul 6 pagi, 6 pagi, makanan malam tu dah kita buang pada esok hari. Itulah tabiat usus yang normal, yang sihat. Okey. So ini ialah keadaan yang mana kalau tak sihat tu. Kalau tak sihat, contohnya pukul 8 pagi kita makan, lepas tu inilah keadaan yang mana semua makanan tu daripada pagi, lepas tu tengah hari, makan malamnya, semua berkumpul lah dalam usus. So tu yang membuatkan tak sihat. Sebab apa? Sebab usus kita, usus besar tadi tugasnya menyerap air dia serap lagi air, dia serap lagi toksin yang sepatutnya keluar, dia serap lagi. So badan kita akan bertoksin, dan disitulah dia akan distribute toksin-toksin itu semua ke seluruh badannya. Okey. So alright, perubahan tabiat. So bila kita berubahnya tabiat usus kita tu tak normal dah, jadi apa terjadi? Kita akan letih, jadi cepat penat, lepas tu sembelit berterusan atau cirit-berit berterusan, asyik cirit je. Lepas tu sakit perut berterusan juga, najis berdarah atau bernanah. Lepas tu berat badan turun mendadak, macam orang kanser. Dia tiba-tiba dia ingat dia buat diet ke apa, tiba-tiba dia turun mendadak. Kat Batik ada salah seorang downline yang macam itu. Dia tiba-tiba turun. So permulaannya kawan-kawan ofis kata, best dah kurus dah Encik kan. Best dah seronok lah. Sebab dia ingat dia diet dia ni kan. Rupanya bukan. Tiba-tiba setiap minggu 2 kilo sampai kurus cengkung. Kenapa berlaku macam tu? Sebab memang bila kita ada, tapi masa tu dia cek, doktor tak jumpa lagi kansernya, tak jumpa kanser usus, tak jumpa lagi. Tapi dia heran kenapa tu mendadak. Sebab memang Allah jadikan badan kita ni dia sensitif lah, dia respon apa yang ada dalam badan kita. So badan kita akan menggunakan metabolisme badan untuk menyerang sendiri sel kanser itu secara semua jadi. Itu nama healing process, Badan kita sendiri pun sedang melakukan healing process secara semua jadi. So tu yang turun mendadak dengan cepat, sebab bila tak cukup tenaga, dia akan menggunakan semua lemak-lemak yang kita ada untuk tukarkan tenaga dan penjanaan sel-sel imuniti kan untuk serang kanser tu. So that's why bila berlakunya mendadak turun berat badan tu, kena segera check. Sebab itu memang ada masalah, Lepas tu tiba-tiba hilang selera makan, lepas tu kerap demam dan juga kembung perut. Okey, so ini Kak Batik tunjuk juga kan, bagi siapa yang tak pernah tengok. Ini adalah gambaran usus yang normal. Ini adalah perumpamaan usus normal dengan usus yang kotor. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Ini usus orang yang makan sayur. Makan sayur tetap kat kotor kan, belum lagi makan kari, makan sama-sama macam kita. Makan sayur pun tak kotor juga terkeladak. Ini orang yang ada Ini adalah masalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Pak dia bergeladak kita ingat kita dah membuang dah cantik. Kondisi usus penderita kanker payudara. Ini kanser Terlihat sangat payudara. kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol Ini tinggi, dan prostat hipertensi. untuk orang lelaki. Nampak bergeladak juga ususnya. Walaupun penyakit tu ialah penyakit prostat. Maksudnya dekat sistem reproduksi lelaki. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Ini breast cancer. Breast cancer
seorang perempuan Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Nampak tu cacing tak? Hiduplah cacing dengan jayanya. Menternak cacing berjaya ya. Janganlah Salah kita satu berternak. resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Tu dia, ngeri tak? Paling banyak-banyak usus tu kan? Yang mana satu yang paling mengerikan? Kat kita cacing kan? Itulah jadi penternak berjaya ya. Penternak cacing. Okey, so itulah hari macam-macam punya usus yang kita kena ketahui kan rupanya. Tapi kan bila kita kita bukannya kalau nak tahu jenis usus tu kan, kita kena buat endoskopi. Maksudnya kita kena masuk skop barulah tahu kan. Baru tahu keadaan usus kita macam tu. Tapi nak buat ujian endoskopi tu kena sakit teruk barulah doktor release untuk buat ujian tersebut. Tapi sebenarnya kita dapat tahu dah penyakit kita tu dah ada dengan adanya kita tahu tentang 8 tanda ni. Dia iaitu nak tahu usus kita yang macam tu kan. Kita menghadapi sembelit, lepas tu kita kembung perut ke kan, sakit kepala ke, letih dan lesu, mulut berbau, lepas tu perut buncit, kulit kusam berjerawat, naik berat badan tu naik mendadak ataupun susah nak turun berat badan, itulah tanda-tanda usus kita yang macam tadi dalam video tu. Okey. So kenapa usus kita ni kalau kotor berbahaya pada badan? Pertamanya sebabnya bakteria usus kita tak seimbang lah, bakteria baik dengan bakteria jahat. Macam tadi kan cacing banyak sangat, tapi bakteria baik untuk protek badan kita kurang. So itu membuatkan jadi penyakit. Okey, lepas tu yang keduanya, metabolisme dan imuniti kita terganggu. Maksudnya kita punya metabolik lemak kita, pencernaan lemak kita terganggu, imuniti kita rendah. So kita serang penyakit ya bila usus kita kotor. Lepas tu hormon tak stabil. Hormon tak stabil. Okey, bila hormon tak stabil jadi apa? Jerawat, kulit jerawat ya. Lepas tu period tak teratur, lepas tu susah nak membuang air besar. Lepas tu kita craving, craving makan makanan benda bermanis ataupun makanan yang berkarbohidrat tinggi. Lepas tu kita dapat penyakit. Okey, so poin-poin ni sebenarnya anda boleh guna untuk jadikan konten juga boleh jadi konten juga. Okey, so sebenarnya macam tadi dalam video tu kata kan, ada seorang doktor tu, Dr. Kellogg's, dia mengkaji lebih kurang 22,000 usus manusia. Dia tengok dia di kalangan 22,000 usus manusia tu, seorang pun tak ada usus yang bersih. Ya, okey. So memang dengan beredarnya waktu, beredarnya masa dan perubahan umur kita, dengan pemakanan kita membuatkan usus kita akan berbagai-bagai bentuk. Ya, okay. So hari ni Kak bagi tunjuk lah kan, daripada gambar daripada patung ke replika usus ni. Okey, kita akan study sikit berkenaan keadaan usus ataupun keadaan kolon akibat pemakanan dan gaya hidup yang tak sihat. Okey, antaranya akan berlakunya balloon bowel. Balloon bowel tu maksudnya dia punya kat sini dia membengkak lah, membesar. Dia macam balon kat situ dalam tu. Lepas tu adanya diverticular. Ada kantung-kantung macam ni. Ya. Okey, benda ni sebenarnya itulah keadaan usus yang membuatkan penyakit. Ada yang jadi prolapsus. Prolapsus tu maksudnya usus tu melendut. Lepas tu ada yang spasm. Spasm tu dia mencerut. Dia mencerut macam ni. Ya, kalau dalam replika ni, ini contohnya kalau Kak boleh tunjuk, ini berlakunya spasm, dia mencerut. Itu membuatkan bila najis sampai dia tersekat, dia tak boleh nak pergi semuanya, dia putus-putus. Kalau ada kata dia berlaku dekat sini, itu membuatkan najis kita akan putus-putus kan, cerit-berit. Lepas tu diverticular tu macam ni, ada yang kantung-kantung yang menyimpan toksin. Okey, so kita pergi satu persatu. Tak pergi. Okey, satu persatu. Prolapsus. Okey, prolapsus tu apa? Iaitu usus melendut. Dia melintang, usus melintang jauh ke bawah dan menekan organ bawahan. So macam kalau kat sini kan, sebab usus kita ni
dia di belakang tu adalah rahim kita. Perempuan. Sebab tu orang perempuan kena jaga usus. Sebabnya bila apa perubahan pada usus itu akan memberi efek kepada rahim dia, kesuburan kewanitaan dia lah. Ya. So bila dia melendut, dia akan menekan rahim kita, menyebabkan orang kata rahim jatuh kan, tombong terkeluar sebagainya kan. Sebab tu okey, proses ni, prolapsus ni akan menekan organ bawahan. Lepas tu perut, efeknya perut akan buncit. Lepas tu kita sering sakit pinggang, ya. Lepas tu keputihan, kerak kencing, anemia dan sukar hamil. So bagi orang yang bila kita jumpa prospek orang yang ada masalah ini kan, sakit pinggang, keputihan, kerak kencing, so kita tahu mungkin usus dia sedang mengalami prolapsus. Dia pun mengadu memang sakit kat bawah ni kan. So itu menyebabkan kelebihan asid, gas usus heartburn dan juga muntah. Dan disebabkan sering terjatuh. Kerana kenapa berlaku ni? Sebabnya boleh jadi dia suka sering terjatuh lah. Lepas tu ataupun mengangkat benda berat. Nak sekali naik tangga sampai angkat. Dia dah naik tangga tu kita memberi tekanan pada perut. Lepas tu angkat benda berat pula tu kan. Lepas tu tak repair badan tu kan. Satu yang jadi masalah ya, kesihatan. Okey, lagi spasm. Spasm ni ialah berlaku kekejangan otot di benda usus secara tiba-tiba. Dikaitkan dengan irritable bowel syndrome. Spasm tu macam ni. Kalau gambar ni macam ni. Kalau dekat situ dia mencerut kan? Mencerut. Kalau X-ray nampak usus tu yang ni besar, yang satu tu kecil. Itu yang jadi usus, najis susah nak keluar. Dikaitkan dengan irritable bowel syndrome IBS. Simptomnya yang kita akan hadapi ialah sering sakit pada bahagian abdomen, gas dan perut kembung, tiba-tiba rasa nak memerut je. Kan? Yang orang jenis macam ni, dia cepat nak membuang air besar. Bau movement terlalu cepat sangat. Makan-makan dia tu nak membuang. Dan biasanya najisnya adalah syirik-birik, diputus-putus syirik-birik. Ya? Okey. So seterusnya balloon bowel. Balloon bowel ni dia berlaku bekakan dalam kolon kerana sembelit lah. Lepas tu gas usus tu berkumpul, tinja menimbun. Tinja tidak boleh dikeluarkan sehingga berhari-hari lah ya. Maksudnya mungkin 2-3 hari. 2-3 hari sekali. Itu yang kita tahu orang ni mesti mengalami balloon bowel. Tinja dia pun keras ya, dia mengadu keras dan memang nyeri lah, sakit perut sampai nak membuang tu jadi takut buat dia. Memberut dan dia kembung kerana sulitnya buang air besar. Okey, last sekali stricture. Stricture ni dia keadaan usus dia normal tapi dia ada dia sempit dekat tempat dan ini berlaku kolonitis. So pengecutan kolon disebabkan makanan beracun dan ubatan. Biasanya berlaku pada orang-orang yang makan ubat, contohnya ubat kencing manis. Kan biasa kalau orang kencing manis dia pun cakap memang dia ada masalah pada sistem pembuangan. Dia suka kerak sakit perut lah ya, gangguan dia kata dulu dia okey je membuang, tapi sejak aku ubat ni kan. Sebab tu kita kena bantu dia supaya janganlah maksudnya kita bantu kesihatan dia supaya dia boleh kurang ubat yang dimakan. Sebab efek pada ubat tu akan membuatkan sakit perut, mengalami stricture kolon dia tu. Lepas tu sering mengandung sakit perut dan kurus. Lepas tu masalah peradangan pada usus ataupun Crohn disease. Simptomnya sembelit, cramp pada abdomen, bloated dan juga mual, ada muntah. Okay? Laju sangat ke Kak Wati? Doktor kan? Cakap apa-apa okay. Alright, so ini nak tunjuk video ni. Ini paling kejadian usus yang orang tak suspect dia ada. Tahu? Sebabnya orang ingat dia sihat. Sebabnya kejadian ini ialah orang ni memang membuang air besar je. Dia buang je air besar hari-hari, tapi air besar tinja itu najis itu tak membawa toksin, hanya keluar hampas sahaja. Toksin tinggal dalam. Tinggal kat mana? Ni Kak Bati nak tunjuk. Okey, kalau suka tunjuk video supaya kita boleh faham ya. Diverticular disease is a condition occurring in pouches formed toward the end of the large intestine. Your large intestine, also known as your colon, includes the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. Nampak ni macam usus kita kan, The dia wall of rambut the colon has 4 main layers: the mucosa,
the submucosa, a muscular layer, and the outer serosa. Blood vessels, called vasa recta, supply blood to your colon. Although the cause is unknown, diverticulosis is associated with a low-fiber diet, constipation, and frequent straining with bowel movements. Constipation causes increased pressure inside your colon. Increased pressure may cause the mucosa and submucosa to herniate through a weakened area of the wall of your colon and form a diverticulum. Diverticulosis occurs when you have these diverticula, but often no other symptoms. In contrast, diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed. The usual symptoms of diverticulitis are lower left abdominal pain, fever, constipation or diarrhea, and decreased appetite. Diverticulitis may develop an accumulation of pus called an abscess. Excessive swelling and accumulation of pus may lead to the formation of a perforation, allowing pus and other material to escape into your abdomen. This is a very serious condition and requires immediate medical attention. If you have a severe case of diverticulitis, kalau you dia kata may need kita to dia have akan a cucuk procedure dia to drain untuk an sedut keluar abscess. nanah dan toksin tu. Okey. So, nanti ada If satu the lagi. condition persists, you may require surgery to remove the affected part of your colon. During your procedure, your surgeon will pass the remaining end of your colon through your abdominal wall, creating an opening called Okey, nampak kat sini kan? Bila dah teruk sangat diverticular tu, itu yang kantung-kantung tu, nanti dia akan potong. Potong usus kita tu, dan kat sini dah akan kita tampalkan dengan bag yang selalu orang kita dengar kan, dia terpaksa pasang stoma bag kat perutnya kan, sebab di situlah banyak diverticular dalam usus dia tu. Okey, so Kak Pati nak elaborate lebih detail. Okey, nampak kan keadaan, boleh faham kan dalam bahasa Inggeris tu, mudah je kan. Cuma nak tunjukkan memang kuasa Allah lah, kuasa Allah mewujudnya adanya kewujudan diverticular dalam bahasa saintifiknya diverticulitis, iaitu kantung-kantung yang wujud dalam usus kita yang menyimpan toksin. Gitu. So dia terjadi sebab apa tau? Sebab diet kurang sihat menyebabkan otot kolon tu bekerja keras untuk memaksa kolon keluar sehingga otot terhernia dan membentuk kantung-kantung tu. Okey. So kantung ni menjadi host produksinya racun ataupun toksin, tempat pembiakan mikrob yang menyebabkan infeksi. Selalu orang kata jangkitan kuman kan datang dari mana? Virus ni mana datang kan? Virus kuman ada datang dari badan kita sendiri. Kat sinilah wujudnya. Dalam kantung-kantung ni lah tempatnya penternakan kuman tu berlaku. Lepas tu, dan di situlah wujudnya keradangan dan juga tempat bermulanya penyakit degeneratif. Okey, so bila diverticular ni meradang dan teriritasi, dia akan rupture, dia akan pecah. Macam dalam video tu kan, dia akan pecah. Bila pecah, dia akan melepaskanlah zat beracun tu dalam tubuh badan dan menyebarkan infeksi dalam tu. Okey, so bila dia berada kat dalam badan kita, dalam usus kita, inilah structure yang diverticular yang dimaksudkan tadi. Maksud ada kantung-kantung, dan bila dia pecah kan, dia akan pergi ke seluruh badan mengikut tempat-tempat tertentu. Okey, kalau anda kata dia berada dekat kawasan sekel, dia kalau berada dekat serta-serta tempat, tak semua tempat tu akan affected lah ya, dia mengikut tempat. Okey, so macam ni, kalau diverticular ni berada dekat sekel, dia pecah, dia akan pergi ke pancreas dan juga kita punya sistem reproduktif. Sebab itulah, situlah orang kata macam-macam penyakit lah kalau sistem reproduktif tu, contoh macam cyst, fibroid kan. Kenapa sistem maksudnya sistem pembiakan tu kacau?
Sebab toksin datang daripada usus di bahagian cecum. Begitu juga pankreas, kenapa tiba-tiba makan sekarang makan sikit dah gula dah naik kan? Sebab toksin tu datang daripada diverticular yang pecah tu dan dia pergi. Okey, kalau diverticular ini dia berlaku dekat kawasan ascending colon, maksudnya usus menaik. Dia akan pergi ke paru-paru, menyebabkan jadi asma. Jadi semput-semput kan, pun sama juga datang daripada usus. Saya cerita sekarang ni sebab nak kaitkan kenapa bila penyakit kita sebut usus. Penyakit usus kita tak pasti nak sebut datang pada mana kan. Sebenarnya datang daripada structure ataupun keadaan wujudnya diverticular tu, ya, daripada ascending colon. Lepas tu kalau ascending colon diverticular tu berada dekat atas ni, kat transverse colon ni, tu usus melintang. Dia bila dia rupture dia pergi mana? Dia akan pergi ke kepala, muka jadi sinus. Kalau muka ni gatal-gatal, lepas tu selalu bersih jadi sinus. Ya. Lepas tu kalau kepala jadi migraine. Kalau dekat jadi pelupa. Sebenarnya nama je sinus, migraine itu just a name, penyakit, tapi puncanya pada satu tempat, ya, iaitu di usus. Lepas tu kalau diverticular ini berlaku berada di kawasan descending colon, iaitu di usus menurun. Bila dia rupture dia akan pergi nyerang ke telinga, lepas tu tengkuk, bahu, ya, lepas tu belikat. So tu membuatkan kita lengur-lengur, sakit bahu, tengkuk kan. Macam tu. Sebabnya toksin tu datang daripada usus kita. Baru-baru ni Kak Wati ada banyak dapat kes budak-budak kecil umur 7 tahun, 15 tahun kan, kanak-kanak dah ada beroperasi. Datangnya kerana jangkitan kuman pada saraf. Mana datang kuman tu? Semua datang daripada usus ni, ya. Okey, so lepas tu anda kata diverticular ini kan, diverticulitis ni berlaku dekat kawasan sigmoid colon ni. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi cakap ke sistem limpa, sistem kekebalan tubuh kita, merupakan gatal dan alergik. Betullah setengah orang dia dulu dia makan ayam okey je kan, bila dah besar-besar macam ni makan tu tak boleh, makan ayam jadi alergik, makan tu jadi alergik kan. Sebenarnya bukan salah makanan tu, tapi sebenarnya kotoran dalam usus dia tu dah makin menebal dan membuatkan wujudnya diverticulitis, ya. So kita boleh nampak gambar rajah macam tu lah, dia akan berlaku nanah sebagainya. Okey, so inilah keadaan usus kan. Gerun juga tengok kan, dekat kawasan sigmoid yang telah membengkak, menimbullah dengan najis. So bila keadaan macam ni tu yang kena potong, lepas tu kena letak bag kan. Sementara yang bahagian ini akan dibersihkan dan dibedah sebagainya. Okey. Usus. Ini sejenis usus dekat kawasan ni, kawasan sigmoid ni. Ni usus ni kat kawasan sini. Kan? Nampak rupa sama kan? Ini hujung dia. Ni bahagian rectum dia, rectum dan anus dia. Ini bahagian sigmoid. Sini. So, bayangkan dia macam mana dalam perut kita besar macam tu kan. Tapi boleh sebabnya bila dah menimbun tak membuang. Tapi kita bila tak membuang, kita mana cakap tak membuang tak makan dah kita. Ada tak begitu? Tak kan? Tak membuang tu tak makan kan. Tetap makan juga kan, pagi, tengah hari, malam tetap kita akan nak makan. Tak ada pula kata oleh kerana tak membuang hari ni maka aku tak makan dah kan. Begitu tak ada. So itulah ini menyebabkan dia menimbun, jadinya jadi macam tu. Okey, so bagaimana nak cegah masalah usus ni? Senang je, minum air cukup, diet seimbang kan, makan suplemen yang lengkap dan elaklah ubat-ubatan. Okey. Lepas tu ubah gaya hidup juga. Tidur kena cukup, lepas tu kena senaman, kena ada aktiviti fizikal kan. Lepas tu buatlah sesekala once a while rawatan-rawatan komplementari, contohnya urut ke, bekam ke, panca ke, ya. Okey. So, bermulanya penyakit tu kan, sebab apa kan? Sebabnya satu, first, detox tak lancar. Lepas tu, nutrisi tak cukup, tak lengkap. Lepas tu, peredaran darah pun tersekat dan imuniti badan pun tak kuat. Itulah permula segala penyakit. Itu yang datang pada usus lah ya. Once daripada usus, maksudnya detox tak lancar. Lepas tu membuatkan, bila tak detox, lepas tu penyerapan tak ada kan. Penyerapan bila usus dah berkerak, tak dapat serap makanan kan. Lepas tu tambah pula bila dah toksin tu dah serap, membuatkan peredaran darah kita pun dah tersumbat sebabnya kotoran kan tak keluar, toksin tak keluar, dia membuatkan darah kita pekat, dari darah beku. So lepas tu situlah mula dalam bila tak membuang tu keluarlah
cacing, kuman, infeksi. Itulah bila cukup tiga-tiga macam tetanus kan. Macam tetanus. Teruslah datangnya penyakit. Okay. Alright. So sebab itulah makanya kita kena nak reverse balik. Nak reverse penyakit tu kena buat satu-satu pada pemula penyakit. Satu-satu item, satu-satu elemen pemula penyakit tu kita kena settlekan ya. Okey, pertama kita kena detox, lepas tu kita kena makan suplemen untuk bekalkan nutrisi, lepas tu suplemen untuk kuatkan imuniti dan juga suplemen juga untuk peredaran darah. Okey. So, mengikut strategi kesihatan ni, kita ada kumpulan-kumpulan suplemen yang bekerja keempat-empat elemen tu. Itu kalau aloe vera tu dia ada kalau untuk detox tu ada aloe vera, ada nectar, ada peach dan juga RTC. Kalau untuk nutrisi pula kita boleh amalkan bee honey, bee pollen, lepas tu Ferbolite ya. Nanti Kak perhatikan lebih detail lagi. Okey, kalau detox tu untuk singkirkan toksin ya, untuk singkirkan racun ataupun bahan kimia. Lepas tu sebab kita nak bantu sebenarnya organ dalaman kita bekerja dengan lebih efisien. Selama ni organ kita ni memang boleh keluar sendiri, tapi makin tua kan jadinya organ tu tak cukup zat, dia tak boleh nak bekerja macam biasa seperti lumrahnya. Ya, so organ yang membuat kerja detox ni ialah hati, usus, ginjal dan paru-paru. Okey. So pentingnya detox? Ya, penting sangat sebab detox ni adalah bantu untuk proses penyerapan nutrisi daripada makanan yang kita makan. Itu yang sebenarnya kita nak detox, sebabnya kita nak bantu badan kita menyerap apa yang kita makan. Okey, so produk ataupun suplemen yang kita sarankan untuk buat kerja detox ya. Pertamanya aloe vera. Sebabnya aloe vera ni dia ada saponin, iaitu pembersih ataupun sabun busa untuk mengikirkan toksin tu. Lepas tu lignin untuk menyerap sampai ke hujung ke dalam sel. Selalu orang kata, saya dah minum air detox lah kan, dah buat sendiri air siraman ke air apa kan, air rendaman, air siraman kan. Lepas tu macam-macam lah herba-herba akar-akar kita rendam tu. Okey, sebenarnya itu whatsoever itulah water base. Apa-apa yang direndam tetap direndam dengan air, itu still lagi water base. Itu dia hanya menyuci di peringkat luaran. Tapi macam mana keadaan kita punya usus yang ada vilai tu kan, yang macam rambut tu, yang dia kena masuk ke dalam. Jadi benda itulah yang kena ada sabun. Tak boleh cuci pakai air saja. Kita basuh baju pun tak pakai air saja, kena pakai sabun. Walaupun baju tu tak begitu kotor pun kita tak pakai sabun, betul tak? So sama juga usus kita ni kena ada sabun usus yang tertentu, iaitu aloe vera gel. Okey. So seterusnya, okey kita skip ya. Okey, kalau tak nak minum aloe vera, boleh minum aloe vera nectar. Rasanya lebih sedap. Bagi untuk orang, dia kalau minum aloe vera tu rasa dia tu tak begitu digemari kan. Boleh minum aloe vera nectar pun bagus juga untuk penghadaman, untuk sistem usus, untuk pembuangan yang lancar, dan pada sama dia boleh betulkan balik hormon kita. Okey, seterusnya ini sesuai untuk kanak-kanak, iaitu aloe peach. Sebab aloe peach ni dia rasanya manis dan bertindak juga macam aloe vera. Dia boleh bantu untuk nyahkan cacing. Dalam video tu kita nampak cacing banyak so dia boleh nyahkan cacing dalam usus kita tu. Okey. So lagi selain pada usus, selain pada organ pembuangan, kita kena bersihkan juga saluran darah. Saluran darah kita pun kena bersihkan oleh apa? Oleh minyak ikan. Minyak ikan yang bantu untuk lancar, boleh nyahkan kolesterol, nyahkan lemak kolesterol yang berlebihan dalam badan kita. So dia boleh bantu mengelakkan keradangan, lepas tu bantu elakkan pada sakit kulit, sakit sendi-sendi, dan pada sama minyak ikan ni juga sebagai pelincir untuk ataupun lubricant untuk kita punya sendi. Kan kita kadang-kadang naik tangga tadi kan, sakit rasa bergetar-getar sendi kita tu kan. Elok kita makan minyak ikan, sebab ni dia boleh bantu untuk melincirkan persendian kita. Okey. So lagi selain pada detox, kita kena juga bekalkan nutrisi ataupun suplemen zat nutrisi, zat vitamin dan mineral untuk organ dalaman kita, terutama organ usus tu. Ya.
Sebab kalau kita tak cukup nutrisi, apa jadi? Tu yang jadi kita kurang tenaga, ya, fungsi-fungsi dalam badan ni untuk kita bagi energi, lepas tu untuk keseimbangan metabolisme, lepas tu untuk jaga hormon. Jadi kita bantu, kita bekalkan nutrisi supaya organ kita tu boleh menghasilkan hormon yang lebih baik. Sebabnya bila meningkat usia ni memang hormon kita pun dia dah kurang terhasil dengan baik. Sebab itulah kadang setengah orang tu period tu dah makin sikit kan. Lepas tu dia tidur pun kurang kualiti sebabnya kurangnya hormon tu. Lepas tu bantu untuk pembentukan sel atau badan dan membaiki sel-sel rosak dalam badan kita. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kalau kita kurang nutrisi, risikonya kita boleh dapat penyakit, sel badan kita tu daya tahan kita pun rosak kan, lemah, pembesaran terbantut, dan juga masalah tekanan darah. Bagi siapa yang orang yang mempunyai tekanan darah kan, itu pun bukan satu kebiasaan, kena rawat, kena banyak makan nutrisi sebabnya untuk membina darah yang lebih baik. Lepas tu untuk jaga pemikiran dan emosi juga. Okey, kat sini pula tengok ya. Okey, tempoh hayat sel. Kalau kita untuk berkaitan dengan kita punya tajuk itu usus, kalau tengok ya, sel lapisan perut, epithelium. Itulah sel untuk usus kita. Sel perut, usus kecil, usus besar, rektum, semua itu dibina oleh sel epithelium perut. Ni dia. Ni. Epithelium. Okey, sel ini nak tahu berapa hari tu? Nampak tak? Berapa hari dia hidup? 5 hari je. Okey, banyak-banyak sel. Sel perut lah paling senang nak condemn je. Orang kata paling senang nak rosak, dan juga 5 hari itulah hari pertukaran. Pertukaran sel baru dia tu memang cepat. Sebab apa tau? Sebab hari-hari makan, dia ibaratnya macam kereta lah kan. Kereta hari-hari pakai, cepatlah dia kena servis kan, cepatlah dia rosak, cepatlah dia mengalami haus, ya. Maknanya lagi cepat dia menjalankan hayat dia tu. Sebab kita banyak guna dia. Memang sebab perut lah kita tempat yang paling banyak guna kan, hari-hari makan, hari-hari bekerja. Lepas tu oleh kerana Allah dah jadikan, memang Allah jadikan sel perut ni, memang sel perut, sel usus, sel pencernaan ni 5 hari sahaja. Lepas tu 5 hari lah dia kena bertukar. Sebab tu kita kena jaga perut kita ni, jangan sebarangan makan. Sebabnya itulah nak jaga hayat dia supaya lama. Tapi sebabkan ni kan macam, yelah, putaran ni kan, sel otak semua tu kita guna juga. Kenapa perut ni yang sebab memang jangan cakap kenapa gitu. Memang Allah dah buat dia 5 hari. 5 hari hidup dia. Lepas tu kita kena jaga. Jangan sembarangan makan, sebabnya nanti dia akan rosak. Dan kita kena banyak makan suplemen. Maksudnya kita tak cukup dengan makan nutrisi yang biasa, makan apa dia? Akak, rasanya kalau kita tak makan 5 hari tu, dia akan panjang ya. Panjang kan? Lama tak? Sebab dia 5 hari dia mati tu, sebab kita kena makan untuk top up sel tu balik kan? Sebenarnya ni, okey. Kan kita hari-hari makan, dia hari-hari pakai, dia membuatkan sel itu memang setiap 5 hari pun dia akan bertukar sel baru. Kita antara nak tak nak memang pertukaran berlaku sel tu. Sebab tu kita kena makan makanan berkhasiat. Tak cukup makan makanan biasa kita makan tu kan, breakfast semua tu, sebab tak cukup untuk pembinaan sel baru. Sebabnya sel ini cepat hausnya 5 hari sekali diganti baru. Gitu. Makanya sebab tu kita kena rawat lah. Sebab tu kita kena tak boleh bergantung dengan makanan biasa yang kita makan tu, tak cukup. Kita kena baiki. Sebab tu banyak-banyak penyakit sakit gastrik sangat-sangat ramai. Kalau kat baiki sendiri merawat orang lebih kurang 10 tahun. Bila orang datang customer tu mesti antara penyakit gastrik lah, penyakit yang berkaitan dengan sistem pahadaman lah, gastrik, sembelit. Memang sangat mudah terkena sebabnya pada pemakanan kita sendiri. Apa dia? Subhanallah. Makan sayur je, makan buah tak boleh. Tak cukup lah. Sebabnya okey, nak menggantikan sel. Okey. Ni nak cerita sikit. Okey. Kita disarankan makan madu, kan? Madu sebab madu ni dia ada enzim yang bantu untuk menambahkan enzim pencernaan. So menambahkan lagi lah enzim untuk penghadaman. So dah tak cepat dah haus kita punya perut kita, sebabnya
ada penolong, ada madu yang boleh bantu untuk menambahkan lagi enzim pahadaman tu, pencernaan tu lebih baiklah ya. Okey, satu lagi, madu ni juga ada asid amino. Asid amino ni tugasnya lah, asid amino datang pada protein ya. Asid amino datang pada protein. So asid amino ni bantu untuk pembinaan sel baru. So dia dah supply madu. Banyak-banyak satu botol boleh? Takut nanti kelebihan pula glukos kan. Elok madu tu diamalkan pagi dan malam lah. Pagi malam ketika perut kosong. Ketika perut kosong dan malam sebelum tidur. Madu tu boleh diamalkan. Dan sepanjang siang, sepanjang hari tu pun boleh. Kita nak buat air dalam taruh air ke kan, air lemon madu ke, sepanjang sehari tu boleh je kita nak menggunakan madu. So madu dia makan berakali, dia boleh membaiki keasidan perut. Bila kita banyak makan berasid kan, kopi, lepas tu segala macam gula, pewarna, pengawet semua tu, dia akan membuatkan perut kita berasid. Jadi kita makan madu untuk neutralkan asid yang berlebihan tu. So itu membuatkan perut kita tak mudah sakit. Okey, so bukan sikit je. So satu lagi kita makan polen. Polen pun bagus untuk sistem penghadaman sebab polen ni dia pun kaya dengan asid amino. Ya Kak Wati tunjukkan untuk serta-serta penyakit polen bertugas sebagai lain kan, sebagai fungsi lain. Tapi untuk sistem penghadaman polen ini berkaitan asid amino untuk penyembuhan dalaman lah dalam badan kita. Selain pada tu dia bantu untuk B12 ya, B kompleks untuk pembinaan sel darah merah, untuk kesihatan perut tu sendiri. Okey. So lagi disarankan kita makan field o green. Field o green kan. Field o green ni lah sayur-sayuran. Dia ada rumput ali muda, alfalfa, rumput gandum, lada merah. Dan dibantu untuk menyingkirkan toksin. Dia boleh mengimbangi pH darah ya. Darah yang beresid tu boleh seimbangkan pH. Lepas tu dia pun kaya dengan serat untuk atasi sembelit ataupun buasing, berak berdarah ke. Lepas tu dia boleh mengurangkan penghasilan asid perut kan. Asid perut kita bila bertoksin, kadang-kadang dia jadi terlampau aktif sangat. Penghasilan asid tu, jus gester tu begitu cepat sekali. Kadang bukan tiba time makan pun dia dah keluar, sebab kita sering nak kena makan juga kan. So nak hindarkan masalah tu, kita boleh amalkan field o green. Lepas tu dia boleh bantu untuk orang yang masalah pada ulu hati ataupun gastrik, dan juga bantu untuk pengilap kencing manis. Berapa biji makan sehari? Kalau biasanya 2 biji lah, 2 biji pagi, 2 biji malam. Tapi sekiranya kalau kita dah diserang gastrik, boleh amalkan 3 biji pagi, lepas tu 3 biji tengah hari, 3 biji malam. InsyaAllah dia memang cepat heal. Boleh makan ni sebabnya empedu tu dia pemotong lemak kan, lemak dan kolesterol kita. Apa dia? 興奮啊！我入邊聽過好奇嘅呢個講師。 Dan kalau untuk orang biasa dalam 4 biji lah. Kalau untuk orang yang ada masalah kesihatan dah 9 biji macam tu, 9 biji sehari. Kempis kan makan ni? Ya? Kempis perut kan? InsyaAllah kempis perut. Okey. Cili tu. Dia ada dalam tu dia ada cili. Oh, itu dia sebenarnya cili cayenne tu. Cayenne kat situ tapi dia ada cayenne. Tapi dia cayenne tu dia bukanlah, dia cili tu bukanlah macam pedasnya rasa makan kita ni. Sebenarnya dia untuk yang dia bukanlah kita makan tu tak rasa pedas Kak. Walaupun dia kita sebut nama cili kan, jenis cayenne, cayenne. Tapi dia bukanlah rasa pedas di mana kita makan tu. Tapi dia manis. Oh manis. Manis. Oh subhanallah. Dia manis. Macam madu tau. Betul. Lada merah cayenne kan. Dia bantu untuk penghadaman sebenarnya. Sebenarnya cili ni bagus untuk penghadaman tapi tak bagus kalau berlebihan. So orang gastrik ni, biasanya orang gastrik ataupun orang GERD, antara masalahnya ialah dia suka makan pedas, suka makan benda berlemak, berminyak. Lepas tu makan minum kafein, kopi ke Nescafe yang banyak. Lepas tu itulah dia makan ubat-ubatan antaranya. So sebenarnya pedas bagus tapi tak bagus kalau terlalu berlebihan. So untuk orang yang gastrik tu, yang dia suka makan pedas sebab berlebihan makan, itu jadinya. Okey.
Okey, Forever Light. Antaranya Forever Light pun bagus untuk menjaga sistem pahadaman sebab Forever Light inilah 100% protein. Dia membekalkan asid amino untuk pembinaan sel baru. Ni kata perut tu kan. Perut kita bila 5 hari kan berganti sel baru. Kalau kita tak cukup asid amino untuk menggantikan tu membuat kita sakit perut. Sebab itulah biasa contohnya kita outstation lah pergi mana-mana kan selama seminggu. Bila outstation travel ke kita jaga makanan, kita makan je kat luar, contohnya kita jaga makanan, mesti kita dah mula mengalami sakit perut. Betul kan? Nampak sakit perut memang sangat sensitif dia punya tindak balas, ataupun bila tak jaga je mesti dia akan memberi signal lah. Tapi bila kita makan Forever Light ni, kan sampai kita makan Forever Light ke tengah malam ke, so dia dah install siap-siap sel penyembuhan tu. So kalau kita makan apa-apa yang di luar tu, jadi sel-sel ni akan counter balik, membuatkan kita akan tak sakit perut lah walaupun kita makan macam-macam. Macam-macam di luar tu, travel dan sebagainya. So elok kita ambil Forever Light ni sebagai suplemen untuk protect perut kita sebab dia ada asid amino. Dia bekalkan protein. Lepas tu satu lagi fiber. Fiber dan Forever Living fiber ni ibarat macam penyapu. Penyapu sebenarnya. Penyapu. Macam kita sapu rumah tu kan. Aloe vera ibarat macam sabun. Bila sapu-sapu kita pakai sabun, mop kan. Bagi licin. Sampai kita tengok muka kita balik kan. Macam tu. Kan licin berkilat macam kita. Tapi fiber dia bertindak macam penyapu. Dia boleh nyalah sapu semua kita punya kotoran keluar. Akak masukkan akak boleh sebenarnya kena kreatif kak, boleh jadi sedap. Kalau saya suka ni, saya taruh dalam aloe vera dalam shake tu, aloe vera, lepas tu saya taruh pomestin. Akak boleh rumah ke? Boleh, no problem. Boleh. Kat sini pun dia kata anda boleh menambahkan jus aloe vera untuk meningkatkan kesannya. Ni, anda boleh menambahkan jus aloe vera. Boleh masuk sekali dalam aloe vera, sekali harum. Taruh madu boleh? Boleh. Boleh je menyedapkan dia. Tapi akak kena shake cepat-cepat untuk larutkan dia. Sebab nanti dia akan betul-betul. Sebenarnya kena kreatif je. Makanan ni sebenarnya sedap. Dia sebenarnya kalau pengalaman saya lah kan, saya pernah juga makan fiber daripada kambing-kambing lain. Forever lagi bagus dan lebih user friendly lah. Dulu saya pernah makan fiber, dia satu-satu jenama tu. Bila kita bancur dalam air, dia kental. Dia macam penuh jadi macam kental, kenyal. So bila kita minum tu, kembang tekak nak kan. Memang terasa macam kita ni makan ubat lah. Tapi kalau produk Forever, kita tak terasa macam kita makan ubat. Sebab kita rasa macam makan buah-buahan je, buah petik daripada pokok je kan. Cuma kena kreatif sikit je kak. Okay, so fiber ni sangat bagus makan sebabnya dibuat pada jagung, pucuk jagung. Lepas tu ada gam arabic, istimewanya. Tak payah kita nak ambil gam arabic lain, walaupun kita tahu gam arabic ni iaitu almana dalam bahasa Arab kan. Bagus untuk kesihatan dan dia adalah makanan sunnah. Forever Living memang kaya makanan sunnah. So dia boleh meningkatkan populasi bakteria baik dalam usus kita, gam arabic ni. So so kita memang maksudnya Forever Living punya produk dah komplit semua. Okey. So lepas tu lagi dia Super Green. Super Green ni boleh dicampur dengan Forever Light tadi tu. Boleh combine sekali pun sedap. Sebab setengah orang bila dia makan berasingan tu rasa macam tak sedap kan. Tapi bila minum tu memang sangat sedap lah dengan Forever Light tu. Lepas tu dia sangat kaya dengan buah-buahan dan sayuran. Ada lebih kurang 20 lebih buah-buahan dan sayuran. So andai kata kalau kita nak beli sendiri buah-buahan ni, memang rasanya kos kita banyak. Tapi bila kita beli Forever Light Super Green ni, satu sachet tu dah RM6. Macam satu sachet tu dah RM6 je kan. So memang cukup khasiat lah, banyak khasiat. Dan dia boleh menyokong pH kita dan boleh tambah darah, tambah antioksidan. Dan juga dia bagi tenaga, bagi kenyang juga. Okey, so Sister Nion, kira sikit sampai pukul 4 ya Muslim. Okey, sikit lagi ya. Okey, so Sister Nion, okey, bila kita dah supply kita punya organ dalaman kita, organ usus kita tu dengan mineral dan vitamin tadi daripada nutrisi.
So kita kena protect dia juga, ya, kena protect supaya tak mudah serang kuman ataupun virus merosakkan organ kita tu, jadilah tumor ke kanser sebagainya. So apa yang kita kena protectkan daripada apa? Free radical. Free radical lah yang akan jadi kanser tu. Lepas tu bakteria jahat, kuman, virus, fungus ataupun kulat, dia pun semua akan menumbuh dalam kita punya usus sekiranya kita tak jaga, tak detox. Okay, so apa yang perlu kita amalkan? Kalau kita dah mulai demam, bolehlah makan bee propolis. Bee propolis ataupun kalau kita cerit birik, sesekali kita makan, kita cerit birik kan, sesekali berlaku kolotis ataupun spasm. Spasm ni saya cakap tadi, dia mencerut kan, mengecut. So sebabkan ubat sebagainya, so kita nak elakkan pada cerit birik tu, kita makan bee propolis, ya, sebab bee propolis ni ialah antibiotik. Ingat bee propolis, ingat polis, ya, polis. Polis jaga keamanan kan. So bee propolis jaga keamanan perut kita. Dia bersifat antibiotik. So tak perlu kita ambil antibiotik kat luar. Amalkan dulu antibiotik for the living. Actually saya sebenarnya hari Rabu dengan Khamis saya diserang sikit tekak tau. Sikit tekak dan saya kata, takut berlarutan nanti, takut masa hari ni, hari Sabtu ni, takut tak suara. Sebab saya selalu macam tu kan. Tapi alhamdulillah saya amalkan bee propolis banyak. Dan saya pun tak cakap kepada Coach Lee, Coach Lee nak cancel lah. Tak nak, sebab saya bukan dia semacam tu kan. Saya memang akan pegang lah janji kan. Dan saya jaga kesihatan betul-betul, walaupun kita stay up ke banyak kerja kan, buat slide semua tu, dan kita makanlah suplemen, ya, untuk kekalkan kesihatan kita. Nak cakap kat depan kan. So antara produk saya makan pada hari itu lah bee propolis, ya. Kalau tiba-tiba dia jadi macam sakit tekak tu kan, berapa biji kita sesuai ambil? Boleh terus makan 5 biji kak. Mak Datuk. Mak Datuk boleh. Kalau akak rasa macam tercekik, makan besar-besar, akak pecahkan. Saya tak, sini boleh jadi sedap. Sini. Saya okey, cara macam nak akak pecahkan pakai sudu ke kan, pecah. Lepas tu akak ambil madu, layur dalam dia gaul-gaul. Saya lepas tu makan, minum. Jadi macam coklat. Akak sedap. Anak saya, Hanzalah tu memang dia seorang autistik, memang dia tak suka makan makanan yang sedangkan makanan sedap pun dia tak nak kan. Dia makan nasi telur je kan. Okey, tapi dia boleh makan bee propolis dan dia memang suka. Bila saya buat, bila dia dah rasa macam batuk ke berhingus, saya terus buat, dia makan. Dia dah boleh accept, ya. Jadi nak tanya kalau rasa usus stage 3 macam rasa tu. Nanti kita habiskan dulu. Nanti kita kat babak. Kalau dia sakit tadi, kalau sakit tekak tu kita terus ambil 5 lah kan. Dia akan mendidih. Kalau kita normal biasa je, kita ambil berapa yang sebaiknya? Dalam 2 biji boleh kak? Sekali lah. 2 biji sekali ataupun 1 biji pagi, 1 biji malam. Just nak protect untuk elakkan daripada kuman-kuman kat luar dan protect kita sistem imun kan. Boleh kita amalkan itu. Okey. So tadi usus usus stage 3. Ulcer stage 3. Dekat mana perut lah usus. Boleh amalkan aloe vera, artic sea, lepas tu Flavolite, bee propolis. Tu kak ya. Kenapa forever light tak? Untuk pembinaan sel baru. Sebabnya bila ulcer dia luka, berlaku keradangan sebenarnya. Kasih dalam 120 ml lah. 120 ml, 1 ml pagi. Kita tahu sebenarnya bila satu penyakit tu 2 kali. 2 kali. Pagi dan malam, 120. Lepas tu artic sea. Orang cakap dengan darah. Lepas tu Flavolite. Flavolite ni tugasnya untuk ataupun Flavolite boleh sekali dengan madu. Sebabnya bila ulcer, kita tahu ulcer ni maksudnya adalah luka. Bila luka koyak. Bee propolis untuk antibiotik, untuk elakkan bila dah luka tu mesti ada kuman. Ambil 3 biji pagi, 3 biji malam. Lepas tu Flavolite untuk pembinaan sel baru, untuk menutup balik ulcer tu. Dia tutup balik, dia buat kulit baru lah, daging baru. Tutup balik. Tutup balik. Sebabnya Flavolite ni dia pembina blok tisu yang baru. So dia tutup balik kita punya apa nama dia, Yang macam ada video tadi tu. ya, ulcer.
ulcerative yang apa? Ulcerative colitis. Kalau macam ni, kalau gambar ni, kalau kat patung ni kan, replika ni dia macam ni. Dia mencederakan dinding usus kita. Dinding usus kita ni dia tercedera. So ada pendarahan dah ni. So biasanya orang akan berak berdarah. Sebelum makan. Okey. So seterusnya vitamin C ya. Vitamin C memang boleh amalkan untuk jaga kesihatan usus kita. Tambah pula vitamin C kita ada oat pula kan. Ada oat ni dia boleh pegang vitamin C yang lama dalam usus. Dia akan simpan, oat ni akan simpan vitamin C kita dalam usus. Dia akan release lah sikit demi sikit. So vitamin C ni bantu untuk penyerapan selain pada benda kolagen untuk kena menjaga kita punya kestabilan saluran darah kan, untuk tutup balik mana yang luka-luka dalaman, antioksidan kan. Vitamin C ni juga dia dia bantu penyerapan zat besi. Sebab selalu kita makan kan, makan kita kenapa makan tapi bila check asyik pening kepala rupanya tak ada darah. Padahal makan banyak ni tapi tak ada darah. Pergi mana kan? Mula kita kata, wah jin nak makan orang kita kan. So sebenarnya mungkin kita makan tapi tak ada vitamin C yang boleh pegang zat besi kita tu. So kita punya zat besi kita release lah kan. Jadi so that's why kita kena amalkan vitamin C untuk penyerapan iron dalam badan kita supaya boleh bentuk sel darah merah. Ya. Kalau ikutkan aloe vera dengan vitamin absorbency, mana lagi tinggi vitamin C dia? Vitamin C dia. Mana yang tinggi? Kalau vitamin C lah. Vitamin C. Vitamin C tu memang dia spesifik untuk vitamin C supply. Cuma kena juga makan aloe vera sebab aloe vera tu dia penyerapan. Kan tak guna juga kita ada vitamin C tinggi banyak-banyak kan kita supply tapi tak serap. Dia pergi gitu juga pun tak guna. So kena combine bersama. Sama juga iron, makan banyak tapi tak serap sebab tak ada vitamin C yang boleh serap iron tu ataupun zat besi. Dia sebenarnya makanan kita ni Allah binakan banyak sebabnya sebenarnya bukan untuk kita pilih tapi untuk kita sebab untuk complement each other. Bukan kita pilih aku suka tu, aku suka ni, aku suka yang tu je. Gitu kan. Rasanya B12 kena makan dengan absorbency lah lagi dia power. Memang kena. Lepas tu kalau B12 tu ialah di bahagian nutrisi. So dekat bahagian immunity pun kena makan juga. Dia tak boleh makan vitamin C. B12 acid folic, dia bahagian nutrisi. Dalam bipolen. Dalam bipolen ada B12. Okey, so selain pada tu kan kita makan pemersin juga. Ini bantu untuk menentang kanser, untuk menurunkan sel kanser dalam badan kita. Sebabnya memang sel-sel ini sebenarnya wujud macam tadi dia cakap dalam video usus kanser kan, kata benda tu dah berlaku 20 tahun dah. Perubahan dalam 20 tahun tu membuatkan sel kanser wujud dalam badan kita. So kita nak halang, jangan tunggu sampai dah ada baru nak bertindak. So kita nak halang, kita makan pemersin Pemersin tujuannya untuk dia ada tinggi antioksidan yang kaya dengan oxygen radical absorption capacity, ORAC yang mana dia bantu untuk memunculkan free radical yang boleh mewujudkan kanser. Kanser ni macam ni. Bentuk ketumbuhan ni. So dia mula kecil, lama-lama dia besar. Masa dia kecil besar macam ni. Biasa kalau kecil-kecil ni kita akan panggil dia polyps. So polyps tu akan berkembang menjadi kanser. Biasanya bila dah kecil macam ni pun sesetengah orang dia berak, dia berdarah. So dia ingat dia buasir. Kadang-kadang tak, orang buasir pun saya buasir je tu kan, rasa macam penyakit yang biasa. Tapi sebenarnya dia boleh berubah menjadi kanser colorectal colorectal cancer. So bila dia dah besar dia akan block. So bila najis tak boleh lalu, masa tu lah kena potong usus ni, akan letak stoma bag, dan kat kawasan sini lah dia akan buatkan kemoterapi untuk mematikan sel kanser. Dan bila membuat kemoterapi tu bukan sel kanser saja dimatikan, dengan seluruh organ-organ dalam sel-sel yang baik pun turut mati sekali. Gitu. So that's why kalau boleh kita cegahlah, cegah daripada berlaku macam tu. Tapi sekiranya sudah berlaku, insya-Allah pemersin, aloe vera dan sebagainya, kawan-kawan yang lain kan, yang lain
boleh bantu untuk memperbarui balik ya sel badan kita. Okey, so apa yang boleh kita makan set-set nutrisi, aplikasi nutrisi for living ada banyak. Itu aloe 8 ya. Kita boleh buat detox sebanyak 9 hari, 8 hari. Lepas tu kita boleh buat clean ya. Boleh join Slim Fit Forever kan. InsyaAllah bulan 11 nanti akan diadakan. Boleh join, lepas tu boleh ambil nutrition pack kan, complete dengan set daily nutrition yang mana ada 3 botol aloe vera, 1 botol ATC, Aspen C kan, untuk jaga badan kita. Dan boleh grab promo-promo dalam Forever Living. Ada promo kena grab lah kan. Forever Living dah buat promo ni, ada promo SOJP pun masih berlangsung, dan promo 4 set nutrisi, 4 set nutrisi dapat free aloe vera. Okey, so inilah testimoni. Testimoni orang yang alhamdulillah dah selamat daripada menghadapi masalah usus bila makan aloe vera dan juga suplemen lain dalam Forever Living. Ya, nampak testimoni yang ada yang paling kronik kanser usus lah. Ya, pelbagai. Dan ini yang paling yang Kak Bati teruja sekali, itu Zuriati Yong ni kan. Iaitu dia menghadapi kanser tahap 3. Memang dah orang kata apa, dah kritikal lah sebenarnya. Dan akhirnya dia mengamalkan 1 botol aloe vera. Dia dapati badan makin cergas, tak mudah pitam. Kenapa yang kata pitam tu kan? Sebab tu lah, bila tenaga tak cukup, badan kita sebenarnya dia menyerang balik sel kanser tu. Badan kita sendiri Allah tadikan dia nak buat kerja, nak kerja untuk serang sel kanser tu. So dia akan pakai semua tenaga. So kalau ada kata tak cukup tenaga, tu jadi pitam tu ya. So bila dia makan aloe vera, dia kata tak pitam dah. Sebab apa? Aloe vera ni ada banyak zat nutrisi yang membekalkan tenaga padanya, membuatkan proses healing tu berterusan, berjalan, tapi dia tak membuatkan dia pitam lagi. Dan alhamdulillah lepas dia makan aloe vera semua, dan dia sembuh sehinggalah sekarang. Okay? So akhir sekali melaburlah ya untuk kesihatan. Tidak akan sia-sia kan, melabur untuk kesihatan tidak akan pernah sia-sia, kerana anda sedang menyiapkan masa depan yang indah. Sama ada masa depan untuk kesihatan yang baik, dan juga kita boleh bantu orang lain kan untuk mendapat masa depan yang cerah. Dan kita insyaAllah kita pun akan dapat jana income kan, jana duit lebih. Okey, itu sajalah ya. Kak Bati buka pada sebarang persoalan walaupun dah banyak soalan tadi. Ada apapun soalan yang nak dikemukakan, silakan. Kalau misalnya baby umur 11 bulan, dia batuk, dia semua, dia demam, kita nak bagi ibu nak apa yang terbaik? Sejak saya pergi ke slide tadi, kita pergi ke yang heart triangle tu kan, senang. Okey. Okey, apa dekat tadi macam mana? Baby 11 bulan. Dia demam, dia batuk, dia semua. Kita nak bagi produk apa yang terbaik untuk baby. Okey, bayi tu 11 bulan mesti dah makan solid food dah. Solid food. Dah makan solid food. So kita boleh berikan dia Alpid and Peach untuk detox toksin dan juga bantu penyerapan dan tak mengelakkanlah. Sebenarnya bila demam, batuk semua ni, sebenarnya pH darah kita tu beresid. Sebab tu membuatkan kuman suka duduk dalam badan kita. So kita nak akalikan dia, kita nak nyahkan toksin tu, kita makan Alpid and Peach. Dan pada sama dia mengandungi vitamin C yang tinggi, so dia boleh tingkatkan immunity pada budak tu. Sebab ya, boleh mula dengan 60 ml dulu. 60 ml pagi, 60 ml malam. Boleh? Boleh. Ya? Kecil, anak kecil 11 bulan. Kalau ni bolehlah cuba dengan 30 dulu. 30. 30. bagi direct, tak payah campur air. Boleh campur air. Boleh campur air. Boleh campur air 30 minit lagi. Okey, bercampur air. Lepas tu 30 boleh mula dengan bertahap lah. Boleh mula dengan bertahap. Nak 30 ml tak nama buta susu dia kan. Lepas tu boleh campur air. Boleh campur susu dia? Kalau boleh jangan campur susu lah. Kalau jangan takut dia merosakkan keadaan susu tu juga, dan juga merosakkan dia punya keadaan struktur dalam minuman tu.
Sebabnya dia kalau campur air, kalau campur benda-benda berlemak ni dia dah jadi lain. So kalau boleh bagi asing lah, bagi asing. Sebabnya budak-budak tu tak dia kena minum air kan. So dalam minum air tu campur je dengan 30 ml. 30 ml tu bersamaan dengan 30 untuk merdeka. Sebenarnya tak cukup pun, kok kan? Ikut kan tak begitu banyak pun sebenarnya. Tapi boleh amat, boleh buat pagi lepas tu malam. Sikit je. Puan, saya ada sahabat saya ni, dia dah ambil FP lah. Cuba dia makan aloe vera. Lepas tu dia ada juga nutrisi, dia ambil madu dan juga dia ambil ni vitamin C lah. Tapi dia masalah dia berat badan dia berat sikit lah, dalam 90 kilo dia tu. Dia masalah dia pelipat, sakit pelipat. Tapi bila dia makan ni, dah saya ingat dah dekat sebulan dan dia masih sakit tu, dia macam query kat saya lah, kenapa jadi macam ni, kenapa benda ni kata. Lepas tu dia ambil herbal, dia nak ambil herbal untuk, dia kata bila makan herbal tu dia kata sakit dia kurang. So macam mana saya nak nasihatkan dia? Okey, sebenarnya bila dia ambil aloe vera, artisi, sebenarnya apa yang dia alami adalah healing crisis, kita namanya, iaitu kesan penyembuhan. Maksudnya semua toksin pada sendi-sendi dia tu dibongkarkan untuk dibuang melalui perkumuhan lah. Dan sebenarnya dia ambil herba tu sebenarnya lebih pada nak herba tu ialah bersifat menahan sakit dia. Bukan hilang penyakit itu, tapi penyakit tu disembunyikan, ditahan, tak keluar. So boleh tak dia makan herba tu? Dia kalau sebabnya kita herba tu macam mana tu Kak? Dia ambil kat mana tak tahu. Dia ada sakit apa tak sebelum tu? Maksudnya darah tinggi, kecil manis ke, kolesterol tinggi ke? Tak ada, tak sakit apa-apa. Dia obes ke? Dia obes. So memang bila obesity, bila sakit pelipat tu kerana faktor kegemukan memang dia akan tekanan pada pelipat dia tu. So dia kena detox banyak tu, detox. Kalau herba tu sebenarnya dia lebih pada steroid, maksudnya dia menahan sakit tapi penyakit itu tak hilang. Kalau ada kata kalau dia nak makan juga boleh teruskan makan, tapi tetap kena makan suplemen sebab dia nak nyahkan toksin daripada makan benda-benda lain selepas itu. Dia ambil itu je, dia ambil aloe vera, dia ambil madu dan juga dia ambil artisi. Kalau boleh suruh dia amalkan ni lah Clean 9. Anda kata kalau dia tak boleh nak ikut program Clean 9 yang mana strict sikit, dua hari pertama tak boleh makan kan, dia tak payah buat itu program tu, tapi dia ambil set tu untuk betulkan lifestyle makanan dia. Contoh macam pagi dia tak makan breakfast, dia makan Herbalife, ataupun malam dia makan Herbalife, dan mengurangilah hidangan. Maksudnya satu hari 2 hidang saja. Kalau Clean 9 tu satu hari 1 hidang saja kan. Tapi mungkin dia boleh bertahap lah macam tu, sedikit demi sedikit dia mengubah hidup dia, mengurangkan defisit kalori dia tu. Itu satu. Dan dia kurangkan sikit dia punya tulang boleh tak? Dia makan berapa? Sekarang ni dia ambil 60 ml pagi, 60 malam. Kalau dia nak kurangkan sikit boleh tak? Kalau kurang boleh, tapi dia tak habis, tak banyak, maksudnya tak habis lah, keluar lama lah. Ambil masa untuk buang toksin tu. So dia tak apa, dia nak makan herba kan, sebab herba tu dia ubat tahan sakit, instead of dia makan ubat tahan sakit yang Panadol tu kan. Tapi dia kena teruskan makan aloe vera. Maksudnya dia memang ada masalah toksin lah, pada persendian tu banyak toksin. Tu nak kena bongkarkan tu. Kalau tak sampai bila-bila. Dia dah macam fetal lah sebab dah sebulan kan, masih sakit. Dia pun dah macam dia dah tak berbenah. Ya. Nanti ada macam kurang jelas kalau kita ada soalan kan. Ya. Macam herbal tu kenapa kalau dia pun natural juga kan. Tapi sometimes memang ada faktor yang tak sesuai dengan badan sebab kita tak tahu mana yang boleh guna. Tapi kalau macam soalan yang tadi tu, dia makan herbal tu dia rasa kurang. Jadi mesti dah dia suka sebab dia tengah sakit kan. Macam kita faham aloe vera ni ada 4 fasa. Release, revive, renew dan apa lain sebelah kan. So apa yang kita cakap dengan orang ni, sebenarnya herbal tu natural juga, tapi macam mana kita nak bagi tahu dia? Supaya dia tak sakit. Kalau kita sudah stop nanti dia macam fed up lah kan, sebab dia tengah sakit. Jadi bila kita sudah
Jangan makan apa. Tak payah tilah, tak payah bekas temunya. Kalau Kak Wati sendiri, pengalaman sarankan maksud kalau dia makan herba ataupun dia kena makan ubatan sakit, Kak Wati sarankan dia makan juga. Makanlah, teruskan makan. Kita raikan apa yang nak, tapi tetap makan aloe vera sebab aloe vera ni boleh singkirkan kesan-kesan bahan kimia, kesan steroid yang ada pada herba tu ataupun pada ubat-ubatan yang dia kena makan. Contohnya orang yang kena makan ubat tahan sakit ke, ubat saraf ke, ubat yang kecil manis darah tinggi kan. Kita teruskan bagi dia makan. Kita tak boleh nak siapkan bahagian situ sebab bukan kepakaran kita kat situ. Tapi apa yang reason kenapa kita suruh dia tetap makan aloe vera, tidak memutuskan dia makan benda-benda lain tu, ialah kerana aloe vera ni boleh bantu untuk detox toksin ataupun daripada ubat-ubatan tu ataupun daripada herba-herba yang dia makan tu. Ya, sebabnya herba-herba tu pun dia sebenarnya dia takut ada bahan-bahan terlarang, kita tak tahu kan, yang membuatkan dia jadi tak sakit. Gitu. So sebenarnya herba-herba ni pun dia ada bersifat analgesik. Analgesik itu maksudnya ubat tahan sakit. Tapi kita takut benda tu jadi ada chemical content dalam pemakanan itu. So aloe vera bantu untuk punyahkan semua toksin tu. Sebenarnya tadi macam akak cakap tadi, yang kanak-kanak tu selepas dia makan aloe vera, dia boleh makan vitamin C. Vitamin C, boleh juga makan vitamin C. Sebiji dipotong lah sebabnya dia besar kan. Kalau dia tak ada gigi lagi, dia potong separuh. Lepas tu bee propolis pun boleh. Bee propolis dipecah-pecahkan, dipecah-pecahkan. Lepas tu dia letak dengan madu. Macam tu disalut dengan madu. So bagilah pada dia satu biji, dipecah-pecahkan. Untuk orang yang untuk masalah yang kata batuk semua tu, boleh ambil satu biji. Ada seorang kawan saya tu dia makan kunyit hitam. Bila kita bagi benda dia tak nak. Akak kena, itulah macam saya suka raikan. Tak apa, makan kunyit hitam tu. Tapi kunyit hitam tu Kak, dia hanya berada di kerjanya bahagian nutrisi sahaja. Kerjanya hanya bahagian nutrisi. Kerjanya hanya supply zat, tapi dia tak buat detox. So kalau akak makan tapi tak serap, tak guna. So akak punya kunyit hitam tu keluar macam tu je ikut perkumuhan. So tak serap. So sebenarnya kita nak bantu penyerapan lebih bagus, nak bantu akak makan tu lebih diserap, lebih berkesan. Macam tu. Kalau dia makan tu tak apa. So kalau saya raikan je. Kita tak perlu nak halang-halang orang kan. Dah macam ada orang dia kata saya dah ada makan madu, saya ada vitamin C, saya dah ada habis saudak. Habis saudak kat sini, habis saudak kat sini. Tapi dia tak buat kerja detox. Madu dia hanya kat sini, dia tak buat kerja detox. So kita sarankan makan aloe vera dan minyak ikan sebabnya untuk komplement. Macam kita makan hidangan, ada nasi, ada ikan dan sayur buah. Mana ada hari ni kita makan nasi saja, esok baru kita makan ikan. Tak mungkin kan? Esok baru makan sayur buah. Untuk kompletkan, tak ada. Kita kena makan bersama. Kan? Semua-semua kena makan bersama. Sama juga suplemen kan? Ni pun kena makan bersama. Barulah ada komplement. So, kalau akak dah ada madu kat rumah, dah ada saudak kan? Dah ada kunyit hitam, segala macam kan? Jamu-jamu akak makan, teruskan. Tapi akak tetap kena makan aloe vera untuk bantu penyerapan. Tetap kena clearkan saudara. Kodak tak boleh lalu pun. Zat-zat tulis tak boleh lalu sebab saudara tersumbat. Macam tu. So boleh selesaikan macam tu. Nanti lama-lama kan, bila dia dah nampak sembuh, alang-alang tu makan forever semua ni. Semua madu pun dah tukar pada forever, daripada kunyit hitam. Kunyit hitam tu dia, sebenarnya kunyit hitam tu dia kerja dia sama macam pollen. Kunyit. Tak apalah, mula-mula dia pilih kunyit dia dulu kan, kunyit hitam ke coklat ke nak makan. Nanti lama-lama bila dia rasa berkesan dia makan borak forever, alang-alang tu ada tak yang seumpama macam kunyit hitam tu? Ada, kita ada pollen. Harga lebih murah, satu biji RM47 je harga akak VIP. Oh ya ke? Ya Allah, tak payahlah makan kunyit hitam beratus-ratus aku beli kat luar tu. Kan? Cuma kita kena pandai je tengok produk tu kan. So kunyit hitam dia punya kerja dia sama macam pollen. Macam tu kat macam sachet inci semua tu kan. Sachet inci. Nutrisi lah. Kalau sachet inci tu dekat sini, Tapi bila kita buat uji kali dia kurang sikit berkesan. Sachet inci tu dia kerja dia macam ni. Pun sama juga makan sachet inci tapi tak detox, tak cuci usus.
Tak apalah dia nak makan satu inci ke, kan? Teruskanlah dia makan, kan? Ni APU. APU, subhanallah. Mesti kena. Terus terang cakap. Daun senak. Okey, daun senak dia tetap sejenis air. Dia bancuh-bancuh pakai air, water based. Dia bukan sejenis sabun, dia tak ada sabun ni. So kalau nak makan daun senak, makan silakan, kan? Taruh madu, quality. Lepas tu kena detox, kena ada aloe vera sebab aloe vera cuci. Akak buat perbandingan, akak cuci dengan air lot ke, bersih tak? Hari-hari basuh pinggan pakai air je. Tak load, kan? Tak load. Kita kena pakai sabun. So aloe vera ni ialah sabun. Akak nak tukar minum air dosena ke, air siraman ke, air rendaman ke, terus dan kan. So dia daun sena pun dia lah water based. Dia rendam, kan? Dia rendam taruh air. So dia cuci. Oh, habis dah. Okey dah habis dah. Satu last, ya Allah. Berapa dah?